Ya, kita dah bincang mengenai golongan yang menyatakan Allah bertempat di langit, di arash, juga berkaitan dengan hadis Allah turun. Yang tu sudah mana jelaskan. Jadi ada juga golongan yang nak kata Allah ni memang bertempat. Kerana dalam hadis Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Jadi maknanya Nabi sendiri kata, Nabi kata kamu akan melihat Allah Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan. Jadi Nabi dah buat banding dengan bulan tu. Macam mana tu? Okey, bila kita menafikan Allah itu bertempat, kita nafikan, kita kata Allah tak bertempat. Kan? Ada beberapa isu yang timbul. Salah satu contohnya itulah kita melihat Allah, Nabi katakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badri. Pada malam yang bulan penuh, bulan purnama. Ada sifat tu. Okey. Kemudian orang akan tanya lagi, macam tu Allah, Nabi pergi Mi'raj jumpa Allah macam mana? Lepas tu tanya lagi, nanti dalam syurga kan kita akan lihat Allah tu macam mana? Okey. Di sini tentang melihat Allah dan menafikan tempat ni dia ada 3 mazhab. Satu mazhab yang menafikan melihat Allah terus. Disebabkan satu akidah dia mengatakan Allah tu tidak berjisim, tidak bertempat, tidak berarah, tidak mengambil ruang. Dia kata kalau kita nak melihat Allah, mestilah Allah ada di depan kita. Tadi kan Nabi kata bulan maknanya kat atas kita kan. Nanti saya jawablah apa maksud hadis Nabi tadi menurut fahaman ulama kita. Saya jelaskan. Okay. Kemudian oleh kerana Allah tu tak berjisim, tak bertempat, tak mengambil ruang, tak berarah, maka tak bolehlah melihat Allah. Sebab apa? Kalau kita nak melihat satu benda, mestilah benda tu ada depan kita, ada arah. Mestilah benda tu mengisi ruang depan tu. Sedangkan Allah bukan, tak mengisi ruang, tak bertempat, tak berarah. Maka tak boleh tengok Allah. Itulah Mu'tazilah. Maka dia mentakwilkan ayat wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah itu kepada melihat nikmat Allah, bukan melihat Allah. Ila ni'mati rabbiha nazirah, bukan kepada Allah. Itu Mu'tazilah, menafikan ru'yah. Pasal alasan dia kuatlah tadi, mana Allah tak berjisim, tak bertempat, tak beruang, macam mana nak tengok? Maka dia kata itu yang dimaksudkan ayat tadi adalah melihat nikmat Allah. Kemudian satu kelompok lagi yang kedua, Mujassimah Musyabbihah. Dia kata apa? Oleh kerana kita sabit kita melihat Allah Ta'ala di syurga, Nabi melihat Allah di Mi'raj misalnya, maka pastilah Allah tu ada dalam syurga. Pastilah Allah Ta'ala ada depan kita. Pastilah Allah mengambil ruang dalam syurga. Kalau tak, macam mana nak tengok? Maka dia mengisbatkan ru'yah dan mengisbat juga Allah beruang, mengambil tempat, berjisim. Maka kita kena jawab dua-dua. Dekat Mu'tazilah pun kita kena jawab, dekat Mujassimah pun kita kena jawab. Jadi ulama kita kata macam ni. Kita kekal dengan akidah kita boleh melihat Allah. Hukum dia harus. Sebab apa? Dalil Quran itu qat'i. Subut dan dalalah dia. Mana Allah kata wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Macam mana hadis tadi Nabi pun katakan kita akan melihat Tuhan seperti melihat bulan purnama. Okey. Kemudian dalam masa yang sama juga kita menafikan Allah Taala tidak mengambil tempat, tidak berarah, tidak mengambil ruang, tidak berjisim dan sebagainya. Jadi macam mana nak tengok benda yang tak ada di depan, tak ada yang mengambil ruang. Kan? Okey. Sekarang ni kita jawab dulu kepada Mu'tazilah bahawa sebenarnya Mu'tazilah itu dia jahil dalam membezakan antara ilmu akal dan hukum akal dan hukum adat. Hukum akal dan hukum adat. Sesuatu yang ingin dilihat mesti berada di depan kita, mesti mengambil ruang, mesti berjisim, itu hukum adat ke hukum akal? Hukum adat ke hukum akal? Itu hukum adat saja. Akal kata kita boleh melihat sesuatu di depan kita tanpa benda tu berada depan kita. Ya ke Ustaz? Alah, hari-hari tengok live Manchester lawan Liverpool. Ada pergi Old Trafford sana? Tengok live bola Piala Dunia Brazil lawan Argentina. Di Brazil sana lawan. Ada pergi Brazil? Tengok dalam bilik je. Benda yang kita tengok tu tak ada depan mata kita, tapi kita boleh tengok. Lebih puas lagi tengok duduk di stadium tu. Dapat tiket murah kan, duduk atau tengok bola kecil, orang pun kecil, tak nampak isi gol macam mana. Tapi dia duduk kat rumah je dalam bilik. Dengan slow motionnya, dengan angle tu, angle ni, dia telah melihat sesuatu yang tak ada depan dia. Setuju tak setuju? Setuju. Benda tu ada ke tak ada depan mata? Tak ada.
Apa yang ada depan mata? Skrin. Yang ada? Skrin. Oh, maknanya kita lihat Allah di dalam skrin lah. Tidak, sabar dulu. Sabar. Jangan cepat buat keputusan. Yang kedua, siapa sini yang pernah mimpi? Pernah mimpi? Jumpa siapa dalam mimpi? Pergi mana dalam mimpi? Kena kejar dengan anjing. Kena kejar dengan anjing. Anjing tu ada depan mata? Ke ada kat belakang? Ketika kita mimpi, kita berjumpa dengan seseorang, kita baring atas katil atau tilam. Benda yang kita nampak, kita jumpa tu ada depan kita? Ada depan kita? Ada. Kawan kita, ada anjing depan dia. Kawan kita tengah tidur. Kita tak tidur, kita sembang-sembang. Tiba-tiba dia aku mimpi tadi jumpa anjing lah kena kejar. Tak nampak anjing, tak ada anjing, kau tipu lah. Ya aku nampak betul anjing. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Maknanya kesimpulannya dalam mimpi seseorang tu boleh melihat dan siap berpeluh-peluh lagi. Kalau lelaki siap boleh kena mandi wajib lagi. Kan? Maknanya dalam mimpi dia nampak benda tu. Tapi tak ada pun depan dia. Oh, maknanya ustaz kata kita akan melihat Allah dalam mimpi dah besok di syurga. Jangan, sabar dulu. Ulama kata manusia boleh mencipta satu alat, satu kaifiat untuk dia melihat sesuatu yang tidak ada di depan dia. Skrin. Allah Ta'ala bagi satu kaifiat untuk kita berjumpa, melihat satu benda dalam mimpi. Benda tu pun tak ada depan kita. Teman ni zahir, tak ada lah. Berkuasa atau tidak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta satu kaifiat untuk memperlihatkan zat dia kepada kita di syurga, tanpa Allah berada dalam syurga, mengambil tempat, berada di hadapan, berjisim dan sebagainya. Mampu tak mampu? Allah Maha Kuasa. Kita kata memang Allah tak bertempat, tak berjisim, tak ada di depan, tetapi kita akan melihat Allah Ta'ala dengan kaifiat yang Allah Ta'ala akan sediakan nanti, semua akan melihat Allah Ta'ala. Adapun hadis tadi, Nabi kata kamu akan melihat Tuhan kamu seperti melihat perang-perang, bukanlah bermaksud Allah akan terapung ke atas tu semua tengok. Yang Nabi nak highlightkan tu, dia punya dipanggil berdesak-desak tu. Kalau ada hadis yang lain dibaca, kamu tidak akan berdesak-desak. Maknanya semua orang akan melihat Allah dengan jelas. Tak perlu berebut. Bayangkanlah berapa juta ahli syurga kan. Kalau kita nak tengok, mana-mana. Oh, tengok. Bukan macam tu. Maknanya semua dengan tempat masing-masing tenang akan dapat melihat Allah dengan jelas. Itu yang Nabi nak highlight kan. Maksudnya sebab apa? Ahli syurga dah terlalu ramai berjuta-juta. Macam mana nak tengok Allah? Nanti bergebut-gebut ke? Nabi kata tak, semua akan tengok dengan jelas. Seperti mana kamu lihat, tengok bulan purnama, bukan Nabi nak sabitkan Allah ada kat depan tergantung terapung kat atas tu. Tidak akan berdesak-desak. Boleh baca lah syarahan-syarahan ulama terhadap maksud hadis. Sebab tu kita kata tadi, memahami hadis mengikut muhaddisin. Maksudnya muhaddisin yang memahami betul cara-cara nak istimbat ataupun istidlal, memahami makna hadis. Bukan main-main baca zahir macam tu. Nampak tu Allah terapung atas bulan, macam bulan. Jadi semua ulama telah pun mensyarahkan, memahami hadis-hadis berikut dengan cara yang tidak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, dengan kaedah-kaedah yang tertentu. Kena faham murad hadis tu apa dia. Bukan Nabi nak highlightkan Allah tu terapung. Nabi nak highlightkan kita takkan berdesak-desak di dalam melihat Allah. Semua akan lihat Allah dengan tenang, dengan jelas. Wallahu a'lam.